Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya. Sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini akan mendapat rahmah dan barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita kembali menyambung pengajian menerusi kitab Hakikat Asy-Syaitan Ar-Rajim. Ke surat 58, betul? Betul? Ke surat apa? 58. 73. Iaitulah yang berkaitan dengan perkara yang ke-14. Perkara yang ke-14. Kitab yang lama, cetakan yang lama tu 73. Muka surat 73, perkara yang ke-14. Di antara perkara yang menjadi cara ataupun yang dikatakan sebagai kaedah syaitan itu menipu daya anak cucu Adam, melalaikan manusia dari mengingati Allah atau apa-apa kewajipan. Ini antara cara dan kaedah yang digunakan oleh syaitan la'natullah untuk mengganggu anak cucu Adam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ansanihu inna syaitanu an adhkurah. Maksudnya, berkatalah pemuda yang bersama Nabi Musa AS, dan tiada melupakan kepadaku untuk mengingatkannya, yakni makanan sebagai bekalan dalam musafirnya, melainkan syaitan. Ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana syaitan ini bukan hanya melupakan manusia itu, melalaikan manusia daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai ibadah wajib, tetapi juga termasuklah antaranya perkara-perkara yang melibatkan keperluan manusia. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, bagaimana syaitan itu menjadikan manusia itu lupa untuk mengingatinya, yakni mengingati untuk membawa bekalan dalam musafir, nak bawa makanan. Kenapa makanan itu penting? Kerana ia adalah merupakan suatu keperluan kepada seorang manusia. Makanan itu adalah perkara yang sangat penting dan ia dibicarakan dalam bab daruriyat, perkara yang menjadi suatu perkara yang dikatakan sangat penting, sangat utama
tanpa makanan manusia akan mati, boleh mati. Jadi ini antara perkara yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Perkara-perkara yang menjadi keperluan manusia sehingga manusia itu lupa, lalai. Jadi ia juga termasuk dalam perkara yang dinyatakan dalam ayat ini. Apa lagi? Umpamanya obat yang menjadi keperluan kita. Tanpa obat itu boleh mendatangkan mudarat yang besar kepada kita. Tiba-tiba kita lupa nak bawa obat tadi yang menjadi suatu keperluan. Dan tanpa obat itu dia boleh mendatangkan mudarat kepada kita. Contoh, kita ni sakit jantung, ada sakit masalah jantung, tapi tak bawa obat jantung. Musafir jauh, tak bawa obat jantung. Mudarat tak? Mudarat, bahaya. Jadi kadang-kadang perkara itu berlaku dalam kehidupan manusia, ia dilalaikan. Kalau dalam keperluan, dalam bab keperluan manusia pun, iblis ni, syaitan ini menjadikan kita lupa dan lalai. Ini kan pula perkara-perkara yang melibatkan kefarduan dan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan hanya kacau kita dalam bab ibadat yang wajib, tapi dia kacau kita, dia ganggu kita kepada seluruh kehidupan kita. Termasuklah soal kesihatan kita, termasuklah soal keperluan-keperluan dalam hidup kita. Inilah dia perkara yang sangat mudarat kepada manusia. Manakala dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ansahu asyaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Surah Yusuf ayat yang ke-42. Ini kisah Yusuf pula. Maka syaitan itu membuatkan sahabat Yusuf alaihissalam lupa menyampaikan amanah Yusuf kepada tuannya, yakni Raja Mesir, sehingga Yusuf terus menetap di dalam penjara beberapa tahun. Yang mana perkara ini melibatkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Apabila sahabat Nabi Yusuf alaihissalam yang keluar daripada penjara ni, dipesan oleh Yusuf alaihissalam tentang satu pesanan untuk disampaikan kepada Raja Mesir pada masa itu. Lalu menyebabkan lelaki tadi ni dilalaikan oleh syaitan iblis, sehingga dia tidak menyampaikan amanah ataupun pesanan daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam untuk disampaikan kepada Raja Mesir, sehingga menyebabkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam terus berada di dalam penjara sehingga beberapa tahun lagi. Ini antara perkara yang juga mendatangkan mudarat kepada kehidupan manusia. Umpamanya kita pesan, jangan pergi ke tempat itu, kerana tempat itu ada suatu yang boleh mendatangkan mudarat kepada kita. Bila lalulah kita memberitahu kepada seseorang supaya sampaikan perkara itu kepada orang ramai, tiba-tiba lelaki ni tak sampaikan pesanan kita tu, bahawa di tempat itu ada benda yang memudaratkan, sehingga berlakulah apa yang tak sepatutnya berlaku. Umpamanya bangunan tu boleh runtuh, supaya apa? Supaya dia dah pesan jangan pergi ke tempat itu, kawasan itu bahaya, tolong pesan kepada orang ramai. Tiba-tiba orang yang dipesan itu lupa, tidak menyampaikan kepada orang ramai, lalu ramai orang pergi ke tempat itu, sehinggalah bangunan jatuh, boleh menyebabkan kematian dan sebagainya. Ini juga perkara yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ayat yang saya baca tadi berkenaan dengan pemusafiran Nabi Musa alaihissalam, sehingga menyebabkan dia lupa nak bawa makanan. Akhir sekali sahabat dia ni ingatkan juga. Yang kedua, pesanan Nabi Allah Yusuf kepada sahabatnya supaya sampaikan kepada kepada Raja Mesir, tapi sahabat ni tak sampaikan, sehingga menyebabkan dia berterusan duduk dalam penjara. Ini antara perkara-perkara contoh yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tadi. Jadi ini menjadi dalil bagaimana campur tangan iblis dalam kehidupan kita ini. Dia kacau daripada atas sampai ke bawah, dari sekecil-kecil perkara sampailah kepada perkara yang besar,
daripada perkara yang tidak melibatkan kewajipan tapi dia suatu keperluan, sampailah kepada perkara yang melibatkan kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lupa solat? Ada. Lupa solat. Semayang tak lagi ni, Zuhur, Asar, semayang tak lagi, lupa. Ada setengah tu bukan soal ditanya semayang tak lagi, dia terus lupa tak solat. Yang memang tak solat itu bukan lupa tu, memang kena hempuk itu. Memang itu bukan buat lupa tu, dia memang tak solat. Ini cerita ni orang solat ni, dia tak teringat dah solat ke belum. Itu satu hal. Jadi daripada sekecil perkara sampai benda yang melibatkan kewajipan, dia kacau hidup kita. Jadi sebab itulah saya pesan kepada adik-adik yang duduk depan saya ni, ingat, bila lalai satu perkara, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk kepada Allah. Sebab apa? Kita di peringkat remaja, masih lagi di peringkat bawah umur semua ni, kita kena ingat kita juga akan diganggu oleh syaitan iblis. Apatah lagi yang telah berumur, makin banyaklah gangguan-gangguan itu dalam hidup kita ini. Perkara yang ke-15 pula, antara perkara yang melibatkan bagaimana syaitan iblis ni dia ganggu anak cucu Adam. Perkara yang ke-15, mengilhamkan pandangan yang palsu dan jahat. Mengilhamkan maknanya dia masuk, dia bagi idea kat kita untuk melakukan sesuatu yang tak betul, sesuatu yang palsu, yang tidak benar. Salah satu modus operandi syaitan dalam menyesatkan manusia ialah melalui cara mengilhamkan kepada manusia dengan pandangan palsu dan jahat. Ini timbul fitnah, mengada-adakan. Dia datang ilham tu, bila bercakap tentang suatu perkara ni, padahal benda tu tak betul, macam real. Dia cakap suatu benda tu kepada orang ramai, sehingga orang ramai melopong dengar. Betul, real dia bercakap, padahal palsu. Lepas tu idea tu bercambah idea menipu ni muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita nampak betul lah. Tak kira orang politik ke, orang ekonomi ke, orang yang dalam bidang pendidikan ke, orang agama ke, orang jual barang ke, orang main MLM ke, semua tak kira, semua sekali. Kalau dia buat satu benda yang palsu, yang menipu, idea tu bercambah-cambah. Sebab apa? Sebab kerja membohongi orang ni adalah ilham yang dicampakkan oleh iblis dalam kepala kita. Ilham yang dicampakkan oleh iblis dalam kepala kita. Perkara ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dan Allah peringatkan kita, antaranya istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-19. Syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka yang bersamanya, sehingga menyebabkan mereka lupa dari mengingati ajaran dan amaran Allah. Mereka itu adalah puak syaitan. Ketahuilah bahawa puak yakni golongan syaitan itu sebenarnya orang-orang yang rugi. Orang yang menguasai, yang dikuasai oleh syaitan iblis ni, sehingga menyebabkan mereka itu lupa daripada mengingati Allah. Tadilah bercakap bohong, sedangkan bercakap bohong itu larangan Allah. Menipu orang, sedangkan itu juga melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Memfitnah orang, kan? Melakukan kerja-kerja yang keji, yang buruk, yang jahat kepada orang lain, itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Semasa dia buat tu, dia lupa kepada amaran Allah. Semasa dia menipu tadi, dia lupa amaran Allah, larangan Allah. Semasa dia memfitnah orang, dia lupa larangan Allah.
Masa dia buat jahat kepada orang, dia lupa larangan Allah, dia lupa. Orang yang lupa ni kenapa? Dia dipengaruhi oleh syaitan. Lalu dia terus ikut syaitan ni. Allah menggelarkan mereka itu sebagai ulaika hizbus syaitan. Puak-puak yang lupa ni, bukan lupa daratan ni, lupa peringatan Allah tadi. Mereka itu adalah dari golongan syaitan. Allah menggelarkan mereka golongan syaitan. Jadi hari ni ramai orang marah. Kenapa kata saya syaitan? Ya, Allah sebut ni. Dia kata apa? Ustaz-ustaz ni, orang yang duk mengajar agama ni tak ada kerja lain, labelkan orang. Bukan kita label. Allah sebut ulaika hizbus syaitan. Takkan nak faham ayat ni kena pergi belajar bahasa Arab, kan? Sampai pergi Mesir nak belajar ayat ulaika hizbus syaitan, tak perlu. Terjemahnya literalnya, mereka itu adalah puak syaitan, Allah kata. Jadi Allah sendiri yang melabelkannya. Lalu Allah sebut lagi, ala ketahuilah inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya orang yang datang dari kelompok syaitan ni, kata Allah, yang telah menjadi golongan syaitan ni, mereka itu adalah terdiri daripada orang-orang yang rugi. Apa makna orang-orang yang rugi? Rugi duit ke? Tak dapat gaji ke? Tak dapat allowance ke? Tak dapat habuan dunia ke? Bukan. Yang dikatakan al-khasirun di situ ialah orang-orang yang tidak mendapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini benda yang kita kena faham. Jangan jadikan kita ikut syaitan ni. Bila kita nak marah, kita reka cerita. Bila kita nak marah kepada seseorang, kita bendang seseorang, kita fitnah dia. Ingat, itu termasuk di dalam golongan yang disifatkan oleh Allah sebagai golongan hizbus syaitan. Kita tidak boleh berlaku zalim sekalipun kepada musuh kita, muslim rahmati Allah. Sekalipun kepada orang yang kita tak suka, kita tak boleh melakukan perkara yang boleh mendatangkan mudarat kepada dia. Kita bergaduh tu bergaduhlah. Tak suka kat dia, tak sukalah. Tetapi jangan sampai kepada tahap kita reka-reka cerita tentang keburukan dia. Kita memfitnah dia, ataupun kita melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat kepada musuh kita. Itu Islam tak benar. Jadi dia ada had dan batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak, kita termasuk di kalangan orang yang disifatkan oleh Allah sebagai hizbus syaitan. Itulah orang yang dah terpengaruh, yang dipengaruhi oleh syaitan, laknatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa inna syaitana layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Surah Al-An'am ayat 121. Sesungguhnya syaitan itu selalu menyampaikan pandangan menerusi perkataan palsu kepada pengikut-pengikutnya, supaya mereka membantah kamu semua, wahai umat Islam. Dan kalau kamu mematuhi mereka, tentulah kamu menjadi orang-orang yang syirik seperti mereka itu. Surah Al-An'am ayat 121. Banyaknya peringatan-peringatan Allah dalam Quran, sehingga Allah menyebut lagi dalam ayat ini, sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, layuhuna, mereka itu menyampaikan pandangan kepada kamu, ila awliyaihim, pandangan-pandangan yang palsu kepada pengikut-pengikutnya, kata Allah. Dia yang bagi ilham tu. Sebab itu kita tengok bagaimana orang yang melakukan kerja yang jahat ni ada je idea dia. Scammer tu macam mana Ustaz? Scammer tu masuk dah ni, dalam ayat ni, tak tahu bila nak taubat tu, kan? Scammer yang tak nampak tu satu, scammer yang nampak pun ramai.
Jadi semua perkara ini adalah termasuk di dalam golongan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi ilham kat dia. Macam mana dia nak menipu manusia? Macam mana dia nak merosakkan manusia? Allah sebut hari ini bagaimana syaitan itu memberi pandangan-pandangan palsu kepada mereka. Lalu mereka ikut. Lalu Allah memperingatkan, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan jika sekiranya kamu mematuhi mereka, jika sekiranya kalaulah kamu mematuhi mereka, ikut syaitan ni, tentulah kamu menjadi orang-orang yang syirik seperti mereka juga. Lambat laun kamu akan menjadi orang yang rosak. Lambat laun kamu akan menjadi orang yang boleh terbalik kepada perkara-perkara yang boleh membawa kerosakan kepada Islam. Mula-mula buat dosa ya, akhir sekali terlingkup. Inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai ayat ini, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kedua-dua wahyu iaitulah wahyu Allah dan wahyu syaitan. Wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala wahyu syaitan adalah kepada pengikut dan penyokong-penyokongnya. Lalu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma membaca ayat tersebut. Ini yang dinyatakan dalam tafsir Ibn Kathir. Ibn Abbas menyifatkan orang-orang yang menerima pandangan syaitan tu, dia istilahkan wahyu syaitan, wahyu daripada syaitan. Tentu kita kata, apa pula sebut wahyu? Kenapa Ibn Abbas menggunakan perkataan wahyu? Wahyu tu dari sudut bahasanya membawa erti ilham, cetusan. Satu benda yang melibatkan cetusan, ada, lahir dalam pemikiran kita. Itu yang dikatakan wahyu. Cetusan tu datang, ilham tu. Jadi wahyu syaitan, kata Ibn Abbas, cetusan-cetusan daripada syaitan, ilham-ilham daripada syaitan. Wahyu dalam istilah syaraknya apa dia? Itulah perkataan kalamullah yang daripada Allah, yang dibawa oleh malaikat Jibril, dibawa turun oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna wahyu dari sudut istilah. Tapi dari sudut bahasa, ilham tu maknanya apa? Cetusan. Wahyu tu ialah ilham, cetusan yang datang. Ini antara perkara yang dinyatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wahyu Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu syaitan, syaitan turun kepada pengikut-pengikutnya. Sebab itulah syaitan ni dia tak datang depan-depan kita. Dia nak suruh kita buat jahat, bukan maknanya mesti dia prepare, dia datang tunjuk muka dia, datang depan kita. Tak ada. Dia hanya datang dalam keadaan seperti angin yang berlalu je. Baru teringat. Kadang-kadang idea tu datang tengah sembahyang. Tu macam tu tak khusyuk. Idea nak buat jahat tu datang dalam sembahyang. Ada orang kata, macam mana pula ustaz? Idea buat jahat ni datang dalam sembahyang. Menunjukkan kita ni tak fokus, tak khusyuk, menyebabkan syaitan tu boleh masuk. Ada ramai orang yang jenis macam ni, ramai. Dia dapat cetusan yang tak elok masa tengah sembahyang. Sepatutnya dia tepislah, dia jangan layanlah. Pasal apa? Sebab dia tahu benda ni tak betul. Lepas tu lagi muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah, apa lagi yang kita boleh lihat dari sudut syaitan ni? Wahyu syaitan ni, dia datang dalam keadaan kita ni tak sedar. Tak sedar banyak. Duduk saya saja, tiba-tiba datang pandangan tu. Bukan dah sembahyang ni, saja-saja. Jadi perkara itu akan meresap sehingga membawa kepada tindakan-tindakan kita. Begitulah keadaan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaedah wahyu yang Allah Taala turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam macam-macam. Jibril turun dalam keadaan dia tidak berupa. Ada kalanya dia datang dalam keadaan berupa, rupa menyerupai manusia dan sebagainya.
Ada kalanya dia datang dalam keadaan ilham yang Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam-macam jenis bentuk dia. Ada keadaan seperti bunyi loceng yang kuat, ayat tu berat, sehingga berpeduh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam kaedah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-16 pula, antara lain lagi perkara yang membawa kepada tindakan syaitan kepada manusia ni, perkara yang ke-16, mengajar sihir kepada manusia. Ini syaitan juga. Syaitan berperanan mengajar sihir kepada manusia. Kita ingat sihir ni, manusia ni dia ada kepakaran sangat ke? Tak ada. Kita ingat manusia ni, sihir ni dia boleh jadi macam jadi doktor, jadi engineer, jadi cikgu, jadi apa lagi? Jadi tukang kayu, tukang rumah. Dia ingat boleh sihir boleh buat macam tu? Tak. Sebab orang panggil apa? Sihir ni ada kaitan dengan mistik, suatu benda yang berada di sebalik yang tak nampak. Kalau kita buat bangunan, benda tu nampak depan mata, kan? Sama ada tahan ke tak tahan ke, jambatan yang kita buat, rumah yang kita buat, bangunan yang kita buat, ataupun doktor dia rawat orang tu depan-depan, bagi obat pula tak ada selindung-selindung di sebalik tu, tak ada. Tapi sihir ni dia berada di sebalik tu lagi. Kita pergi kita mencontoh orang tu, dia pergi jumpa bomoh. Dia jumpa bomoh tu kata bawa pisang standar. Kalau sikat boleh tahan lagi, standar ni berat. Adik-adik pernah angkat ke pisang standar? Rebah. Terbalik. Berat pisang standar ni, sikat okey lagi. Kan? Standar sikat itu penjodoh bilangan. Jadi dia kata bawa pisang standar. Lepas tu kena bawa apa lagi? Dia kata kena bawa limau. Bawa apa lagi? Macam-macam lah, bunga ke apa itu, ikut pandai dia lah. Lepas tu pergi. Lepas tu dia pun tunjuk pada kita. Ini orang ni begini, orang nak buat engkau. Lepas tu dia hantar pula, tak apa, kita balas orang ni kerana orang ni dah buat kepada engkau. Lalu dia pun hantar. Apa yang dia buat? Tok bomoh ni apa yang dia buat? Apa kepakaran dia? Tak ada. Kalau tidak kerana pertolongan jin syaitan ni, tak ke mana sihir ni. Kan belajar tinggi buat dia. Tak ada. Yang membantunya ialah syaitan, iblis. Kita tengok ahli silap mata, itu memang iblis, anak beranak iblis, anak buah iblis. Kita terpegun macam mana dikerat orang. Kita pun boleh. Syaitan ni dia boleh datang menyebabkan kita dialih pandangan kita nampak terpotong dua. Siapa yang melindunginya? Iblis, syaitan, jin. Dia main dengan jin, dia akan jadikan kita tu tak nampak. Pernah ada seorang ahli sihir yang terkenal dekat Amerika, dia datang, dia sihirkan jambatan Pulau Pinang tu tak nampak, tak nampak. Siapa yang menyebabkan jadi bangunan tu tutup hijab? Jin. Macam mana dia buat? Ikut pandai dia, wallahu alam, ada cara dia tu. Yang menyebabkan pandangan kita tu dialih. Begitu juga orang yang duduk jauh. Kita jumpa Tok Bomoh tu di mana? Di Selayang. Kita nak sihir orang tu dekat mana? Dekat Kelantan tu, jauh. Bolehkah berlaku dalam tempoh yang cepat? Tak mungkin. Siapa yang melakukan perbuatan itu? Jin. Jin. Jin ni dia macam manusia juga. Dia ada komunikasi. Dia ada interaksi. Dia boleh berhubung dengan jin yang ada dekat Kelantan. Ataupun dia sendiri yang pergi. Puak-puak dia kuat agak rasuah telur. Puak dia rasuah. Kau tolong aku bagi ni, banyak ni. Kita tidak nampak cara dia berkomunikasi, tapi itu lebih kurang kaedahnya. Dia berkomunikasi antara satu sama lain.
Lepas tu dia berpakat dengan puak-puak dia ke. Sekarang ni kita tibai orang ni. Pakat tibai belaka. Jadi perbuatan mengajar sihir ni kepada manusia ni bukan Tok Bomo tu. Tok Bomo tu tak ada apa. Tapi adalah syaitan yang mengajar manusia itu dengan sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang peranan yang dimainkan oleh syaitan dengan mengajar ilmu sihir kepada manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ayat ini kita baca untuk berubat orang. Salah satu ayat syifa. Dan mereka mengikut apa yang dibicarakan oleh syaitan di masa kerajaan Sulaiman. Dan Sulaiman bukanlah orang yang kufur, tetapi syaitan itulah yang kufur. Mereka yang sering mengajarkan manusia ilmu sihir. Surah Al-Baqarah ayat 102. Puak-puak syaitan ni, jin ni, dia berani tuduh Nabi Sulaiman main sihir ni bila? Selepas kewafatan Nabi Sulaiman. Lepas Nabi Sulaiman wafat, dia menuduh Nabi Sulaiman ini, dia war-warkan kepada orang bahawa Sulaiman ni main sihir. Sebab itulah Sulaiman boleh menguasai jin. Sebab itulah Sulaiman boleh menguasai itu dan ini, binatang dan sebagainya. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala beri, mukjizat yang Allah Ta'ala beri, bukan sihir. Tetapi yang mengajar manusia itu, kata Allah, dengan sihir ialah jin-jin ni, syaitan yang mengajar manusia dengan sihir ni, bukan Nabi Sulaiman. Ketika mana Nabi Allah Sulaiman menjadi raja, mereka itu dikuasai oleh Nabi Allah Sulaiman, menjadi orang suruhan Nabi Sulaiman. Semua takut kepada Nabi Sulaiman. Jin laut, jin daratan, jin gunung, habis takut, tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Allah Sulaiman. Dan pada masa itulah, semasa Nabi Allah Sulaiman ini menjadi Nabi dan Rasul, menjadi pemerintah yang memiliki kerajaan, Nabi Allah Sulaiman sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dan tafsirnya, dan ulama-ulama tafsir yang lain menceritakan bagaimana Nabi Allah Sulaiman zaman pemerintahan dia pungut semua kitab-kitab sihir ni. Dia tulis kitab-kitab sihir ni, dia ada tulisan dia, buku sihir ni. Habis dia pungut, disimpan oleh Nabi Allah Sulaiman, dihalang oleh Nabi Allah Sulaiman daripada berlakunya sihir. Siapakah antara orang yang mempelopori sihir ni? Yahudi, Bani Israel. Bani Israel antara orang yang mempelopori sihir ni. Siapa yang bantu dia? Syaitan lah. Syaitan. Sebab itulah muslimin dan muslimat rahmati Allah, selepas daripada kewafatan Nabi Allah Sulaiman, sihir itu kembali semula berkembang. Kenapa? Kerana tidak ada orang yang boleh menghalang dia. Jin-jin tadi bermaharaja lela balik, melakukan sihir, menganiayai manusia, merosakkan manusia. Jadi perbuatan sihir ni memang direct, secara langsung berkait dengan jin syaitan ni. Muslim-muslimat Allah, kita sakit, iyalah, macam mana tak sakit? Jin tu duk picit belakang kita, duk tekan, duk toreh horat kita, duk lanyak, kadang-kadang rasa berat atas ni bahu, tak boleh angkat. Iyalah, dia tindih atas bahu kita ni. Siapa yang suruh? Tok Bomo tadi suruh. Dia adalah petua dia, kan? Tapi dia tak sedar bahawa jin tu anytime dia boleh hentam balik Tok Bomo tu. Jin ni tak boleh nak dikuasai macam tu. Nabi Allah Sulaiman je boleh kuasai dia. Orang lain dia berikut setakat dia nak ikut. Ini dia perkara yang amat jelas yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Dia ajar manusia melakukan sihir ni, melakukan sihir. Bila kita pergi jumpa Tok Bomo, dia kata, penyakit ni berat, 1,000 kena bayar, 1,000, bayar 1,000. Lepas tu kita pun setuju. Okey, bayar 1,000.
Lepas tu dia pun dia buat macam mana? Dia suruh jin dia settlekan. Lepas tu dia letak jin kat kita, berapa ekor dia letak, wallahualam. Lepas tu kita sakit lagi. Siapa yang buat sakit tu? Jin tadi. Dok ketuk-ketuk kepala kita, sakit kepala, berat kepala. Jumpa Tok Bomo ni. Bayar pula RM100. Dia padam makan kot tu. Jadi dia bekerjasama dengan jin untuk kutip duit manusia ni. Jadi manusia ni, dia ni sebenarnya bodoh daripada jin lagi. Dia dah tahu penyakit tu, sihir tu ada kaitan dengan syaitan. Lepas tu pergi berobat dengan Tok Bomo tadi. Dia tak sedar Tok Bomo tu dah letak jin dia seekor kat situ. Sebulan sekali duk berulang rumah Tok Bomo. Sebab benda tak nampak. Benda di sebalik itu, muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi kalau tu kita duk main jumpa Tok Bomo ni, pada habis duit. Begitu juga. Yang paling buat duit apa dia? Yang paling buat duit kalau orang tu dikatakan ada saka. Ada saka. Nak buang saka pertama, bayar RM2,000. Nak buang yang kedua, bayar lagi RM3,000. Nak buang yang ketiga, buat duit buat dia. Itu semua mengarut. Ini antara perkara yang kita kena insaf dan sedar. Jadi sebab itulah muslimin dan muslimat rahmati Allah, sihir ni menjadi salah satu daripada modus operandi syaitan untuk menyesatkan manusia. Bukan setakat sesat, dia boleh merosakkan akidah kita, dia merosakkan iman kita. Sebab apa? Pergantungan itu bukan lagi kepada Allah. Sihir ni pergantungan itu bergantung kepada makhluk yang lain, jin, syaitan. Manakala perkara yang ke-17 pula, perkara yang ke-17, menyuruh melakukan kejahatan seperti zina, meminum minuman yang memabukkan, judi dan berkata-kata mengenai Allah tanpa ilmu. Firman Allah Ta'ala, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-169. Maksudnya sesungguhnya syaitan itu menyuruh kamu mengerjakan kejahatan dan perbuatan keji, dan kamu berkata-kata mengenai Allah akan perkara yang kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 169. Allah sebut dalam ayat ni, antara perkara yang dilakukan oleh syaitan iblis lagi, dia mendorong kita untuk melakukan perkara-perkara kejahatan, perbuatan keji, termasuklah zina, minum arak dan sebagainya. Itu semua tu kerja syaitan yang menyebabkan kita terjebak dan terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan, walaupun ia dikatakan sebagai dosa besar. Dosa besar, bukan dosa kecil, tapi manusia buat. Antara lain lagi kata Allah, yang lagi parah apabila manusia itu berbicara tentang Allah dalam perkara yang dia tidak ada ilmu. Dalam perkara yang dia tak ada ilmu. Apakah yang dikatakan membicara tentang Allah dalam perkara yang dia tidak ada ilmu? Antaranya, dia kata Tuhan ni macam manusia, Allah ni macam manusia. Lapar, nak makan, rosaklah, boleh membawa kepada syirik, kufur. Lepas tu pula dia berbicara yang baru ni, dia kata apa? Allah tu pada nama, sebenarnya Muhammad tu lah Allah. Ini berat lagi. Dia membicarakan benda yang dia tak ada ilmu. Dia kata takkan dia tak belajar. Belajar tak belajar pun, kalau dia bicarakan satu benda yang dia tak ada ilmu tentang Allah, maka dia akan jadi sesat. Sebab itulah kita dilarang untuk menyoal siasat. Allah tu macam mana? Macam mana bentuk Allah? Dia tak boleh. Bila sebab Allah tu Tuhan, dia ada macam mana tu, terserah kepada dia. Kita tidak boleh menerobos masuk nak berbicarakan wujud Allah tu macam mana. Adakah wujud Allah tu macam wujudnya manusia, adanya manusia ni? Tak boleh.
Tidak tercapai akal kita untuk membicarakan perkara-perkara itu, muslimin dan muslimat Allah. Begitu jugalah yang dikatakan wajhullah, wajah Allah, wajah. Macam mana wajah tu? Terserah kepada Allah lah. Kita tidak boleh berfikir, bayangkan muka Allah tu macam muka makhluk. Tak boleh. Stop. Kita kena stop. Kalau kita cuba bayangkan, datang ilham tadi. Ilham yang kita duk bicara tadi. Setan datang, dia tunjuk. Macam-macam muka dia tunjuk. Dia tunjuk. Lepas tu kita pun mungkin Allah begini kot. Mungkin muka Allah begini kot. Rosak. Sebab itu bila kita membicarakan tentang Allah, Allah itu ada. Mana bukti yang menunjukkan Allah itu ada? Adanya alam ini. Dah. Macam mana dia wujud? Bentuk dia macam mana? Tak boleh. Stop. Itu antara perkara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibimbangi kita membicarakan perkara yang di luar kemampuan kita, di luar daripada ilmu kita. Dan kita dilarang untuk berkata tentang Allah dalam perkara yang kita tidak tahu. Kalau kita buat juga, maka termasuk dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 169 yang menyatakan itu adalah perbuatan syaitan yang menyuruh kita korek ni. Allah macam mana ni? Nak suruh kita rosak akidah muslim. Seterusnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat yang ke-90. Maksudnya, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah sebenar-benar perkara keji daripada perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita menerusi surah Al-Maidah ini supaya kita menjauhi arak, judi, pemujaan berhala, sembah berhala, mengundi nasib, tilik nasib. Sana apa? Kerana itu adalah satu perkara yang benar-benar keji. Rijsum min amalis syaitan, daripada perbuatan syaitan. Itu adalah suruhan syaitan, kata Allah. Maka hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu termasuk di kalangan orang-orang yang berjaya. Makna berjaya di sini itulah orang yang akan memperoleh syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis perkara yang ke-17, kita masuk perkara yang ke-18, yang terakhir sebelum kita solat Isyak. Yang ke-18, menyuruh manusia supaya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun kerja syaitan. Perlu diingatkan bahawa syaitan itu adalah kufur kepada Allah serta sering menyuruh manusia dan jin supaya kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah tengok tak orang yang kafir? Pernah. Hari-hari kita tengok muka orang kafir ni. Tak boleh nak elak sebab dia berada dalam kehidupan kita. Dia berada dalam masyarakat kita. Orang kafir ni, kewujudan dia. Bila kita tengok orang kafir, kita kena ingat bagaimana orang yang kafir itu mula-mulanya ialah syaitan, iblis. Iblislah dia bapa kepada kekufuran ni, syaitan, iblis tadi. Jadi manusia ni macam mana? Manusia ni terhasil daripada kekufuran iblis. Manusia menjadi kafir dengan sebab ikut iblis. Jadi iblis ni bertindak untuk menjadikan manusia itu kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang yang telah selamat, yakni yang menjadi Islam, perlu menjauhi perkara-perkara yang boleh membawa kepada kekufuran. Dia dah selamat dah. Tiba-tiba dia nak jadi macam orang kafir. Tak boleh, jangan. Dia boleh membahayakan kita dunia dan akhirat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma kafara Sulaiman, walakinna asy-syaitana kafura." Nabi Allah Sulaiman itu tidak kafir, kata Allah. Tetapi syaitan itulah yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 102. Dia nak tuduh Nabi Sulaiman ni jadi sihir, main sihir. Dan menyatakan bahawa Nabi Sulaiman pun melakukan perkara yang boleh membawa kepada kesyirikan. Lalu Allah menafikannya dengan menyatakan Nabi Sulaiman itu bukanlah terdiri daripada orang yang kafir, yang kufur. Sesungguhnya yang kufur itu ialah syaitan, kata Allah Ta'ala. Yang kafir itu ialah syaitan. Firman Allah Ta'ala lagi, "Kamathali syaitani idh qala lil insani kufur, falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin." Surah Al-Hasy ayat yang ke-16. Maksudnya, mereka itu adalah seperti sikap syaitan. Ketika ia berkata kepada manusia, hendaklah kamu kufur dengan Allah. Setelah mereka kufur dan tetap menerima azab, berkatalah syaitan kepadanya, sesungguhnya aku adalah berlepas diri daripadamu, yakni tidak bertanggungjawab terhadap kekufuranmu, kerana sebenarnya aku takut kepada Tuhan pencipta sekalian alam. Allah Ta'ala menceritakan keadaan manusia di akhirat nanti, ketika mana berhadapan dengan balasan Allah. Bagaimana keadaan syaitan di dunia, dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu kufur kepada Allah. Sebahagian manusia ikut syaitan, menjadi orang yang kufur. Setelah mana orang ni, manusia ni kufur, mereka kembali kepada Allah di akhirat nanti. Bila dia balik jumpa Allah dalam keadaan dia tidak beriman ni, syaitan berkata kepada orang-orang yang kufur tadi, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu, aku tak bertanggungjawab. Kamu kufur, kamu tanggung sendiri. Sesungguhnya aku takut kepada Tuhan pencipta sekalian alam. Orang kafir, setan ni, dia boleh kata, sesungguhnya aku takut kepada Tuhan pencipta sekalian alam. Orang kafir kita ada kata macam tu? Tak ada. Tapi syaitan yang kafir, dia boleh kata dia takut kepada Tuhan pencipta alam. Tapi kenapa dia buat juga ni? Kenapa dia tetap menjadi kafir? Kerana dia sombong dan angkuh, dia tak peduli, dia lawan juga Allah. Tapi sebenarnya dia takut kepada Allah, dia takut kepada ciptaan, kepada seksaan Allah, tapi dia redah juga. Cuba kita bayangkan bagaimana ada di antara manusia yang tahu tentang tentang dahsyatnya balasan neraka Allah ni. Dia tahu. Tapi kenapa dia melakukan dosa dan maksiat? Dia tahu, tapi dia buat juga. Syaitan macam tu. Dia tahu balasan Allah tu perit, dahsyat. Dia takut. Tapi oleh kerana kesombongannya, keangkuhannya, dia tetap juga kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah dia kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pedoman-pedoman yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat-ayat ni. Kalau kita tengok tadi, daripada poin yang kita bincang tadi, daripada poin yang ke-14 sampailah ke yang ke-18, semua ayat-ayat itu menceritakan bagaimana peranan syaitan, sikap syaitan untuk menyesatkan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat dan ayat-ayat itu berbeza. Poin dia, ayat 14 poin lain, ayat lain. Ayat 15 poin yang ke-15 ayat lain. 16 ayat lain, 17 ayat lain, 18 ayat lain, 5 ayat itu berbeza-beza. Dan kalau kita bincang sampai ke poin yang ke-18 ni, lebih kurang ada 18 ayat Allah Ta'ala cerita tentang tingkah laku syaitan, sikap syaitan, peranan syaitan, dia berbeza-beza. Semua tu telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran
cuma kita sahaja yang tidak mengkajinya, yang tidak memahaminya, yang tidak cuba untuk faham tentang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui pengajian kita, itulah hakikat asyaitan ar-rajim ni, kita mengetahui di mana duduknya syaitan tu dalam kehidupan kita, insya-Allah. Saya sekadar itulah sahaja pengajian kita malam ni. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.